Jangan lupa subscribe, like dan turn on notification. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita pada kali ini. Jadi hari ini saya akan menyambung tajuk sudut dan tangen bagi bulatan. Jadi pada hari ini saya akan terangkan tangen kepada bulatan. Jadi awak kena kenal dulu apa benda tangen ni. Jom kita tengok. Tangen kepada bulatan, kita pergi kepada satu persatu perkataan. Tangen nanti dulu. Okey, bulatan. Bulatan ni seperti yang awak sedia maklum mestilah berbentuk bulat lah kan. Jadi kita kena tengok dulu apa maksud tangen. Tangen ialah satu garis lurus. Okey, satu garis lurus. Ini adalah satu garis lurus yang menyentuh bulatan. Maksudnya dia mesti menyentuh bulatan. Okey, sentuh tak bulatan? Sentuh kan? Okey, menyentuh bulatan pada satu titik sahaja. Ini syarat dia, menyentuh pada satu titik sahaja. Sedangkan di sini ada berapa titik yang terkena? Ada 2 titik. Jadi ini bukan tangen. Bila bukan, so saya akan padam. Jadi macam mana bentuk tangen? Saya cuba buat. Satu garisan yang menyentuh satu titik sahaja. Jadi garis lurus ini kita akan panggil dia ataupun nama dia adalah tangen. Manakala apa? Manakala satu titik ni, yang mana garis lurus yang terkena pada satu titik bulatan tu, itu kita panggil dia sebagai titik ketangenan. Okey, faham? Maksudnya kalau ada satu garis lurus cross macam ni, yang warna hijau ni ya, ini bukan tangen. Bila ini bukan tangen, maksudnya kedua-dua titik itu ialah bukan titik ketangenan. Jom kita tengok contoh. Dalam rajah di bawah, kenal pasti tangen, titik ketangenan, bukan tangen, bukan titik ketangenan. Untuk soalan A, kalau kita tengok ada berapa garis lurus? Ada 3 garis lurus, yang mana PQ adalah satu garis lurus, RS satu garis lurus, ST satu garis lurus. Sekarang kita nak menjawab soalan yang pertama, tangen. Ingat, tangen satu garis lurus yang menyentuh satu titik pada bulatan sahaja. Jadi garisan yang mana? Ya, garisan RS, yang mana dia menyentuh satu titik sahaja. RS ialah tangen. Ada lagi tak garisan tangen? Ya, ada. ST. Jadi RS dan ST adalah tangen. Baiklah, yang kedua, titik ketangenan. Tengok ya, saya ingin menjawab 4 soalan di sini. Titik ketangenan, bila ada garisan tangen, maksudnya akan adalah titik ketangenan. Jadi untuk garisan RS, mana dia punya? Untuk garisan RS, mana dia punya titik ketangenan? Ya, di sini. Jadi jawapannya adalah X dan Y. Seterusnya, untuk menjawab soalan ketiga, bukan tangen. Ada tak kat sini bukan tangen? Maksudnya satu garis lurus yang menyentuh lebih daripada satu titik. Ya, ada. Garisan mana? Garisan PQ. Bila ada garis bukan tangen, akan adalah bukan titik tangen. Jadi untuk menjawab soalan yang keempat, bukan titik ketangenan adalah A dan B. Okey, dapat? Seterusnya kita cuba jawab soalan B. Sama juga, ada 3 garis lurus. Okey, kita cuba jawab. Soalan yang pertama dia tanya yang mana adalah tangen. Mana tangen satu garis lurus? Okey, DB dengan CB. DB dan
CB. Adakah FGB satu tangent? Tidak ya, sebab dia menyentuh dua titik di situ. Okey, jadi jawapannya DB dan CB adalah tangent. Jadi mana titik ketangenan? Kalau untuk DB, DE lah. Dan kalau untuk CB, DH. Soalan yang ketiga, bukan tangent. Ya, kita nampak kat situ F, G, B. Dan mana titik bukan titik ketangenan? Ya, DF dan DG. Jadi kita dah menjawab kedua-dua soalan ini, soalan A dan B, dan memenuhi keempat-empat soalannya. Mana soalan pertama tanya tangent, titik ketangenan, bukan tangent dan bukan titik ketangenan. Jadi seterusnya kita tengok apa lagi awak perlu belajar dalam subtopik ini. Secara generalnya, generalisasi, seperti awak tengok dalam kotak kuning ni, ada satu bulatan dan ada satu tangent. Dan bila ada tangent akan ada titik ketangenan di sini ya. Apa yang kita nak tambah sekarang ni, maklumat untuk awak tahu. Cuba kita tengok ayat ni. Jejari suatu bulatan yang bersilang dengan tangent kepada bulatan pada titik ketangenan akan membentuk 90 darjah. Okey, awak faham macam ini sahaja. Dalam bulatan ni akan ada satu pusat bulatan. Pusat di sini adalah O. Dan daripada O sehinggalah ke hujung kelilitan ini kita panggil dia sebagai jejari. Dia nak cerita kat sini, apabila jejari bersilang dengan garisan tangent, secara automatiknya dia akan bertembung di titik ketangenan. Dia bersilang. Ini maksudnya bersilang. Dia bersilang di sini ya. Ini dia bersilang di sini. Itu maksud bersilang. Bila mana dia bersilang, secara automatik dia akan membentuk sudut 90 darjah. So di sinilah 90 darjah. Ingat ya, satu garis lurus berapa darjah? 180 darjah. So divide by 2, 90 lah kat situ. Jom kita jawab soalan di bawah. Contoh 15. Rajah di sebelah menunjukkan bulatan berpusat di O yang bertemu dengan garis lurus ABC. Mana garis ABC? Ini ya, garis ABC yang mana kita tahu ini adalah tangent. Macam mana awak tahu ini adalah tangent? Sebab hanya ada satu tempat saja dia bertemu dengan satu titik saja bertemu dengan lilitan bulatan. So sekarang ni hitung nilai X. Tadi awak dah belajar daripada pusat sehingga ke titik ketangenan, ini namanya jejari. Bila dia bertembung dengan titik ketangenan, dia akan membentuk sudut berapa darjah? 90 darjah. So 90 darjah. Sekarang soalan dia tanya X. Seperti yang awak nampak, X berada dalam satu segi tiga. Saya lukis balik. Sini B, A, O. Dekat B ni sudutnya 90 darjah, jadi X berada di dalam. Untuk tahu nilai X, kita tahu satu segitiga jumlah pedalamannya adalah 180 darjah. Jadi nak dapatkan X lah 180 tolak 90 tolak ni yang dekat O ni, baru kita akan dapat bakinya adalah X. Tapi sekarang ni yang dekat O ni kita tak tahu kan. So kita patah balik kepada gambar rajah di sini. Sekarang ni kita memerlukan bantuan di sini. Jadi macam mana kita nak dapatkan nilai di sini? Ya, kita nampak kat sini ada nilai 138 darjah. Okey, kita ingat balik. Satu garis lurus bernilai 180 darjah. Maksudnya daripada sini ke sini adalah 180. So kalau sini dah makan 138, 180 tolak 138, awak akan dapat 42 darjah. Jadi yang dekat sini adalah 42 darjah.
Jadi nak dapatkan X ialah X sama dengan 180 tolak 90 tolak 42. So bila awak tekan kalkulator, X sama dengan 48 darjah. Okey, dapat? Soalan seterusnya, kita tengok contoh seterusnya. Sorry. Okey, generalisasi yang kedua. Baiklah, awak jangan baca yang ayat yang panjang-panjang dekat sini. Tak payah baca, nanti awak pening. Awak tengok je gambar rajah di sini. Baiklah, seperti yang awak nampak, ini adalah satu bulatan. Ini adalah pusat bulatan, OB jejari, OC jejari. Saya nak tanya awak, ada tak tangent di sini? Tak ada. Okey, saya tahu. Kalau tangent, awak akan cakap satu bulatan dan ada satu garisan. Okey, untuk garisan ni memang panjang, tapi ada setengah soalan dia akan bagi macam ni je kat awak. Macam tu je. Ini pun kita panggil dia sebagai tangent. Kenapa kita panggil dia sebagai tangent? Sebab dia memang menyentuh pada satu titik sahaja ni ya. So, ia dikira sebagai tangent juga. So, samalah juga seperti gambar rajah yang dalam kotak kuning ni. Jadi, kita tahu BA adalah tangent. Yang mana titik ketangenan? DB. Dan CA adalah tangent. Yang mana titik ketangenan adalah DC. Jadi, gambar rajah ni ada dua tangent. Yang mana dua tangent ni dia bertemu pada titik A. So sekarang kita faham, kalau dia bertemu pada titik A, mesti ada satu persamaan dalam maklumat ini. Jadi sekarang ni saya nak cerita, kalau ada dua tangent bertembung pada satu titik yang sama, nak cerita garisan ini, okey tak nampak kuning, maaf. Garisan tangent ni, maksudnya panjang tangent ni sama dengan panjang di sini. Maksudnya kalau kat sini 5 cm, jadi tangent yang kat bawah ni pun 5 cm juga. Okey, so dekat sini 90 darjah memang, ini pun 90 darjah. Dan seterusnya, kalau awak tengok kat sini, nampak kan ada 2x kat sini kan? Dia ada dua tangent. Tiba-tiba ada satu garisan daripada center pusat bulatan bertembung di A juga. Maksudnya dia membahagi dua kawasan di sini. Bila membahagi dua, jadi divide by 2 lah dia punya ukuran sudut di sini. Maksudnya di sini, kalau di sini adalah 50 darjah, di bawah ni pun akan jadi 50 darjah. Dia akan jadi sama. Dia akan jadi sama. Jadi kalau Y ni pula adalah 40 darjah, yang kat bawah ni pun sama, akan jadi 40 darjah. So saya nak awak ingat dia punya basicnya macam tu ya. Baiklah, jom kita tengok soalan di bawah, kita cuba jawab ya. Baiklah, rajah di sebelah menunjukkan bulatan berpusat di O. Kita nampak berpusat di O. Tangent PQ dan RQ mana? Tangent PQ dan RQ bertemu di titik Q. Dia bertembung di titik yang sama, so kita boleh guna pakai apa yang saya terangkan tadi. So bila awak jumpa soalan yang macam ni, awak terus ingat apa yang saya cakap. Okey, bila dua tangent bertembung pada satu titik yang sama, kita tahu garisan tangent ni mesti sama panjang. So kalau atas ni 14, yang ini pun akan jadi 14 cm juga. Dan kalau kat sini 66, kat sini pun akan jadi 66 darjah juga. Dan sekarang ni ke atas ni adalah X kan, jadi kita tahu sini pun adalah X juga. Baiklah, apa lagi kekurangan maklumat di sini ya? Okey, saya terlupa. Awak tengok kat sini, O pergi ke P. Okey, O pergi ke P, itu namanya adalah jejari. Jejari dia bertembung dengan titik ketangenan kan? Dia bertembung dengan titik ketangenan. Secara automatik sini adalah sudut 90 darjah.
darjah. Jadi sekarang kita tengok X. Okey. Tentukan ataupun hitung nilai X. Sekarang dia nak nilai X. Sekarang kita tengok X berada dalam satu segitiga. Satu segitiga jumlah sudut pedalamannya adalah 180 darjah. Jadi nak dapatkan X sama dengan 180 tolak 90 yang berada di sini. Yang berada di sini tolak lagi dengan 66 yang berada di sini ya. Di sini. So awak akan dapat bakinya. Bakinya ialah 24 darjah. Jadi kita dapat tempat X ni adalah 24 darjah dan X kat sini pun 24 darjah. Jadi kita telah menjawab soalan A. Untuk soalan B, nilai Y seperti mana kita nampak Y kat sini adalah panjang jari RQ, yang mana RQ sama panjang dengan PQ. Jadi Y sama dengan 14 cm. Sekarang kita beralih kepada soalan C, panjang jejari bulatan. Sekarang kita nak tengok berapakah nilai jejari bulatan. Jadi saya lukis dekat ruangan seterusnya. Saya cuba lukis ya. Okey, sini adalah O, R, Q. Okey, kita tengok balik. Okey, saya akan ambil yang gambar rajah di bawah ni ya. O, R, Q, yang mana O sudut dia 66, R 90, dekat sini adalah 24. Okey, sini 66, sudut 90 darjah, sini adalah 24. Apa lagi maklumat yang kita tahu ya? Kita tahu R ke Q adalah 14 cm dan O ke R ini adalah jejari. Dan inilah yang perlu kita cari, nilai jejari. Baiklah, sekarang bila awak tengok gambar rajah ORQ, ini adalah segitiga bersudut tegak. Bila segitiga bersudut tegak, kita tahu yang senetang dengan sudut 90 darjah adalah H. Bila H akan terus, okey, H kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Ini adalah formula teorem Pythagoras. Apa kegunaan formula teorem Pythagoras? Untuk kita tahu nilai H ataupun nilai A ataupun nilai B. Tapi jadi sekarang kita tahu jejari berada di sini kan. Bila kita nak tahu satu nilai sisi ni, dua sisi yang lain awak wajib tahu. Maksudnya macam mana? Kita tengok sekarang ni. Ini adalah satu segi tiga. Bila segi tiga ada berapa sisi? Ada 3 sisi. 1, 2, 3. Soalannya dia nak sisi yang ini kan. Jadi sisi yang lain awak wajib tahu. Maksudnya H awak kena tahu, B ni awak kena tahu. Sekarang B awak tahu kat sini adalah 14 cm. Tapi adakah H awak tahu? Tak tahu. Bila tak tahu, awak tak boleh nak cari sisi ini. Jadi kita tak akan gunakan formula teorem Pythagoras untuk soalan ni. Jadi formula apa yang dapat membantu awak untuk mencari nilai jejari ini? Cuba ingat kembali tajuk mana yang telah awak belajar, yang mana untuk segitiga bersudut tegak, dekat tajuk mana lagi yang awak pernah belajar? Awak baru je belajar. Okey, lupa ya. Baiklah. Awak pernah belajar dalam tajuk nisbah trigonometri. Yang mana ya nisbah trigonometri? Saya takut hantu, kalau saya hantu tak takut sangat. Ingat lagi tak? Yang ini, yang mana kenapa kita nak gunakan nisbah trigonometri? Sebab sin, cos, tangent ni ini melibatkan nilai sudut, yang mana bila awak tengok dalam segitiga bersudut tegak ni, kita nampak ada nilai sudut 24, nilai sudut 66 di sini yang akan membantu awak. Itu mata awak. Ingat ya, itu mata awak. Jadi
Jom kita cuba selesaikan soalan ni menggunakan nisbah trigonometri. Jadi kita nampak kat sini ini 90 darjah secara automatik. Ini adalah H. Okey, setentangnya adalah H. Jadi sekarang saya nak awak nak guna mata yang mana? Awak boleh guna mata 66, awak boleh guna mata 24. Salah satu saja. Salah satu, tak boleh guna dua-dua. Nanti awak pening. Okey, baiklah. Saya nak guna mata 24. Okey, saya nak guna mata 24. Jadi kalau saya guna mata 24, saya kena cari T di mana, S di mana. Ingat lagi kat T tu apa? T ni untuk setentang dan S untuk sebelahan. Kalau terlupa, boleh tengok balik video saya yang nisbah trigonometri. Saya rasa bahagian yang pertama ada terangkan apa benda setentang, apa benda sebelahan. Baiklah, bila mata berada di sini, setentang dengan dia adalah di sini. Jadi ini adalah T secara matematik, satu lagi adalah S. Jadi sekarang which one? Yang mana satu kita akan gunakan antara S, K ataupun T? Sekarang kita tengok dalam antara H, T dengan S. Garisan mana yang ada maklumat sekarang ni? Maksudnya yang ada nilai yang boleh tolong awak. Ya, S yang ada nilai. Jadi kita akan cari, okey, di S ada tak S? Bukan S di sini ya. Saya merujuk kepada yang ini. Ada tak S di sini? Tak ada. So, kita tak akan guna yang ini. Sekarang kita tengok sini ada tak S? Oh, ada lah. Okey, so whole. Mungkin kita akan gunakan cos. Kita tengok tangent. Ada tak S di sini? Ada lah. So, mungkin kita akan gunakan tangent. Jadi sekarang ni awak ada dua pilihan. Okey, seterusnya awak beralih kepada gambar rajah ini. Soalan ni tanya apa? Tanya T ke tanya H? Soalan tadi tanya jejari. Jejari berada di T ataupun di H. Tengok jejari. Jejari, oh di T. So sekarang kita beralih. Soalan nak T. Dekat K ada tak T? Tak ada. So kita akan gunakan cos. Okey, dekat T ada tak T? Ada. Okey, bila ada kita akan gunakan tangent. Jadi tangent mata berapa tadi? 24 sama dengan T over S. Jadi tangent 24 sama dengan T, kita akan gantikan dia dengan OR, sama dengan S adalah 14. Jadi OR sama dengan tangent 24 darab dengan 14. Awak akan dapat OR sama dengan 6.233 cm. Jadi saya harap awak jelas. Kalau kurang jelas, boleh ulang balik soalan ni agar awak lebih faham lagi. Okey, next, terusnya yang terakhir yang perlu awak tahu, generalisasi yang terakhir untuk tajuk ini adalah bila awak tengok ada bulatan. Mana bulatan? Ini bulatan dan PQR adalah tangent, yang mana Q adalah titik ketangenan. Cuma di dalam gambar rajah ini tak ada pusat bulatan. Yang ada di dalam ni adalah segitiga. Segitiga. Okey, apa benda yang awak nak tahu? Okey, bila ada tangent dan salah satu bucu segitiga ni betul-betul berada di titik ketangenan, awak tengok dia dah terbahagi kepada 3 bahagian. Bahagian X, bahagian theta dan ada bahagian satu bucu dalam satu segitiga tu, betul? Okey, apa yang saya nak awak faham, dalam satu segitiga ada 3 bucu. Bucu yang pertama betul-betul berada di titik ketangenan. Ini bucu yang kedua ataupun sudut yang kedua diwakili oleh beta. Sudut yang ketiga ataupun bucu ketiga diwakili oleh Y. Dan kalau kita tengok dekat sini, kat bawah ni terbahagi kepada 3 kan? X, salah satu bucu dalam segitiga, dan theta. Apa yang saya nak faham kat sini, nilai X yang berada di luar ni sama dengan nilai Y di dalam. Maksudnya
kalau dekat luar ni adalah 50 darjah, jadi Y yang kat dalam ni pun adalah 50 darjah. Itu maksudnya. Okey. Ini maksudnya sudut X sama dengan sudut Y. So, kalau sudut theta kat luar ni pula, contohlah bagi 60 darjah, jadi beta kat dalam ni pun akan jadi 60 darjah. Jadi itu je yang awak kena faham. Okey, kita tengok terus kepada soalan. Rajah di sebelah menunjukkan segitiga KLM dan PMN ialah tangen kepada bulatan. Ini adalah satu segitiga, okey, yang mana salah satu bucu terkena atas titik ketangenan. Okey, tentukan sudut dalam temberang selang-seli. Okey, ini nama dia temberang selang-seli. Apa benda ni? Maksudnya sudut di sini iaitu sudut LMN ataupun NML sama dengan sudut di sini. Okey, sudut di sini ialah daripada mana? Daripada L K M. Jadi jawapannya adalah sudut sudut L K M. Saya menjawab soalan B dulu ya. Maaf. Okey, seterusnya sudut PMK. Maksudnya sudut di sini akan sama dengan sudut di sini kan. So, dari mana ke mana? Dari KLM. Masih KLM. Dah ada. Ataupun kita boleh ambil MLK. Yang penting huruf L berada di tengah. Itu key dia kat situ ya. Okey, kita cuba jawab soalan contoh 18. Rajah di sebelah menunjukkan segitiga ABL dalam bulatan, diberi bahawa KLM ialah tangen kepada bulatan. Tentukan nilai X. Okey. Tentukan nilai X dengan nilai Y. Saya cakap apa? Ini mesti sama dengan di sini. Jadi X sama dengan 60 darjah. Dan yang di bawah ni Y ni pula mesti sama dengan 54. Jadi Y sama dengan 54 darjah. Jadi saya harap awak faham apa yang awak belajar pada hari ini, iaitu tangen kepada bulatan. Jadi saya harap bila awak jawab mana-mana soalan, ia akan dapat membantu awak. Jadi selamat mengulang kaji dan sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum. Terima kasih.